Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada almarhum ibu dan ayah kita, juga ibu dan ayah kita yang masih hidup, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada petang ini. Rancangan ini dibawakan kepada tuan-tuan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan korban 1001 asnaf, baik di dalam negara ataupun di luar negara. Mudah-mudahan rancangan kita ini ada manfaat untuk kita bersama. Tuan-tuan, di antara keinginan manusia ialah nak menjadi kaya. Teringin nak menjadi kaya. Jarang tuan-tuan kita jumpa dengan orang yang nak miskin. Jarang. Walaupun ada bukan tak ada. Ya, kita tak nafikan ada. Tetapi memang itulah. Sebab dengan kaya ni kan senang hidup. Dengan kaya tu kan orang nampak. Kadang-kadang dengan kaya tu ada kehormatan orang, kemuliaan orang. Tapi bukan semua orang menjadi kaya. Dan berapa ramai yang dah kaya tiba-tiba jatuh miskin. Sebab itu sidang penonton yang saya hormati, siapa yang kaya yang sebenarnya? Kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terimalah apa sahaja yang Allah berikan kepada engkau, nescaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Jadi kalau kita nak menjadi orang kaya, Nabi SAW sebut, rupa-rupanya tuan-tuan, satu, kaya betul-betul, kaya material, kaya kebendaan, duit berbilion, beratus juta, berjuta. Rumah ni lah duk atas bukit, Masya Allah, macam mahligai, dengan tempat landing heli ada, kolam renang ada. Ada orang yang kaya pada jiwa. Tadi kaya material, yang ni pula kaya jiwa. Jiwa dia kaya, hati dia tu kaya. Jadi di antara dua yang jenis kaya ni, yang mana yang kaya betul? Dua-dua lah kaya betul. Tetapi yang manakah yang menenangkan hati? Ni dia yang kita baca ni. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kamu yang paling kaya di kalangan manusia yang lain. Maknanya kaya di dalam hati mengatasi kekayaan material. Orang yang hatinya kaya mengatasi kekayaan orang yang mempunyai wang, duit, emas, perak. Kaya hati lagi mahal daripada kaya harta benda. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati, masalah sekarang ini, orang tak nampak kaya hati tu. Yang orang nampak ialah kaya harta. Orang tak pandang kaya hati. Oh, yang dia nampak ialah kaya harta.
soalan di sini ialah, orang nampak yang merasa kita yang merasai ketenangan hati, kita yang merasai keseronokan, kita yang merasai kelazatan, kita yang merasai jiwa yang tenang. Peduli apa orang tak nampak dan tak? Orang nampak zahir, tapi kita yang merasai tu. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni, nama dia kaya hati. Tapi sayang, kaya hati inilah ada di kalangan kita yang tak nak belajar, tak nak ambil tahu macam mana nak menjadi kaya hati. Baik, apa dia kaya hati? Pertama, dia tak kisah kalau dia tak dapat, kerana targetnya ialah di akhirat. Dia tak sedih kalau dia tak dapat satu-satu benda, sebab dia kata hak tak dapat itu, barang yang tak dapat itu hanyalah harta dunia, yang aku nak ialah akhirat. Buat apa kita nak sedih benda yang tak dapat, sedangkan yang menunggu kita lebih hebat di dalam syurga? Tu kaya hati. Buat apa kita nak rasa sedih kalau kita tak dapat, sedangkan yang nak menunggu kita di hari kiamat nanti lagi bagus daripada itu. Kaya ada hati dia, kaya hati. Maka bila dia jadi kaya macam tu, dia takkan dengki pada orang lain. Kenapa hari ni orang dengki pada kita? Dan kenapa kita dengki pada orang lain? Sebab kita duk nampak yang orang tu dapat sekarang ni paling hebat. Dia dapat rumah paling hebat, dia dapat kereta paling hebat, dia dapat isteri paling hebat, dia dapat suami paling hebat, dia dapat handphone paling hebat, dia dapat duit paling hebat. Hebat apa tuan-tuan? Itu dunia. Tak ada langsung sama dalam syurga nanti, tak ada hebat. Hebat apa tuan-tuan? Rumah besar kita kata hebat. Hebat apa? 4 hari tak sapu, habuk. Seminggu tak mop, hitam. Setahun tak duduk, kusam. 2 tahun duduk, anai-anai. Ada anai-anai dalam syurga? Ada hitam lantai dalam syurga? Sebab itu orang yang kaya hati dia tak apa kalau dia kehilangan. Yang kedua, kalau dia kehilangan satu-satu benda, dia tak kisah. Kalau ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kita datang, sesungguhnya pada Allah kita kembali. Dia tak ada sampai nak cucuk mata dengan garpu, bagi buta mata. Dia tak ada apa. Hilang barang, motor hilang, tak apa, report polis, beli motor baru. Cermin kereta pecah, tak apa, lepas ni tak payah pakai cermin lah, lagi senang tuan-tuan. Hujan semua masuk. Benda dunia, bila sebut benda dunia, dia akan rosak, dia akan hilang, dia akan pecah, dia akan retak, dia akan uzur, dia akan tua. Kalau begitu, reda. Di sini yang kita letak tuan-tuan, bagaimana nak dapat ketenangan jiwa. Terima kasih kepada Mazidah Mas, Nurul Huda, Cahaya Kasih, Syarifah Ahmad, Nurati Nuraiti, cukup sederhana. Mahani Ani, Love Maznah. Semoga kita berjumpa di dalam syurga ya Ustaz. Tu Puan Jamilah bacok. Amin. Kaya akhirat lagi hebat. Tuan-tuan yang saya hormati, Cik Yaya, Assalamualaikum. Selamat tengah hari Ustaz. Ya ke tengah hari? Dah pukul 3 ni. Dah pukul 3. Pukul 3 pagi. Okey tuan-tuan. Nasib baik tak ada minta lagu lagi.
Okey, Mamu MK Hasni dalam dunia ada kolam renang dalam syurga air sungai yang mengalir indah. Hasnul Aidit terbaik. Mun Maisma, saya baru kehilangan suami 3 minggu. Allahu Akbar. Ya, redha saja insya-Allah. Redha insya-Allah, kita redha. Mudah-mudahan kita jumpa balik dalam syurga. Jadi bagaimana nak menjadi kaya di dalam hati? Jawapannya ialah redha dengan apa yang Allah bagi. Warda bima qasamallah. Ni, redha Allah bagi hidung. Jangan tak redha. Duk depan cermin duk tengok hidung aku ni kalau mancung lagi cantik. Hidung kembang. Hidung kembang. Pergi Korea potong hidung. Miskin hati. Lepas kau potong, kau kena makan ubat sampai mati. Kemudian ada masalah pernafasan. Kemudian ada masalah kulit. Sekarang kau mengadap balik ke Korea. Ada orang yang tak puas hati dengan mata dia sepet. Dia tak redha. Dia operate bagi mata dia besar sikit kelopak dia. Ada yang tak puas hati dengan muka. Dicocok sana, cocok sini, suntik sana, botok sini, saka sana, susuk sini, supaya muka dia lawa. Sekarang muka dia sangat menakutkan. Jadi panjang dagu. Pipi ni jadi kembung. Kita takut tengok. Ni orang ke cucu kembung ni? Lama saya tak makan cucu kembung. Tuan-tuan tahu cucu kembung tu apa? Kalau ada, saya lama sungguh tak makan cucu kembung, tuan-tuan. Sejak mak saya meninggal, tak makan dah cucu kembung ni. Saya nak tengok tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lah cucu kembung tu apa? Yang mana tahu, tolong hantar mesej kat saya nak baca, tuan-tuan. Macam mana cucu kembung ni? Okey, Umi Nur, Reniel Zara, Pak Suli Romli. Terima kasih. Belum masuk lagi tuan-tuan. Cerita Pak saya susu kembung pula. Cucu kembung. Saya cucu kembung ni tuan-tuan. Cicah dengan tu kuah kacang. Kuah kacang tu tuan-tuan, itu sedap lah. Tengah-tengah petang macam ni pula, lepas sembahyang Jumaat. Lepas kita sembahyang Jumaat, buat kuah kacang, cicah dengan cucu kembung. Cucu kembung saya ingat dulu tuan-tuan, bila buat tu mak saya buat atas talam tu. Potong lenyek, kemudian potong dengan pisau. Kemudian bubuh dan kuali. Saat lagi dia jadi kembung. Saya suka tuan-tuan. Tapi tak ada cari, tak buat. Nanti nak suruh rumah buat. Bukan cucu udang lain. Ni cucu kembung. Cucu badak lagi lain. Langsung tak ada badak, tapi dia bubuh cucu badak nama dia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dia ni miskin. Walaupun duit banyak. Sebab tu orang yang mengubah ciptaan Tuhan. Hasnon Wahid boleh order, Ustaz, cucu kembung. Di mana tu? Cucu udang lah Ustaz. Bukan. Bukan cucu udang. Cucu udang lain. Cucu kembung lain. Orang mungkin belah-belah utara kot, dia tahu kot cucu kembung ni. Kan? Baik. Katina Hamzah. Ustaz, saya redha dilahirkan hanya melihat sebelah mata. Tapi boleh menjahit. Boleh melihat. Saya, anak murid saya dulu buta. Hafal Quran. Dia guna braille. Hafal Quran. Allahu Akbar. Saya tanya dekat dia, macam mana hafal? Dia kata, Alhamdulillah. Kalau saya tak buta, mungkin saya tak hafal Quran. Itu jawapan dia. Syukur pada Allah dengan sebab saya buta ni tergerak hati saya nak hafal Quran. Saya ingat dekat dia, tuan-tuan, tahun 93 dia mengaji dengan saya. Lama lah, 93, hampir 30 tahun lah. Masa tu bukan ada CD, tak ada CD, semua pakai kaset. Duk ulang ayat tu sampai putih tali kaset. Ulang nak hafal
dia rewind balik, ulang balik, pasang balik, replay balik, rewind balik. Allah, tuan-tuan, sampai putus tadi nak hafal Quran, buta. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi pada kita bentuk tubuh kita tu seduk marah. Banyak orang yang tak setuju dengan bentuk tubuh dia, tu yang jadi miskin hati, dia jadi kecelaruan. Duit banyak, tak habis, tak cukup-cukup. Saat dia operate telinga, saat dia operate hidung, saat dia operate dagu, dia masuk dalam dada ni silikon nak bagi jadi perempuan. Hidup hang bergantung dengan pil penahan sakit seumur hidup. Dan fikir balik selepas ni hang nak mati, adakah hang nak bawa silikon-silikon tu sekali? Orang yang macam ni, tuan-tuan, dia takkan jadi kaya hati, dia jadi susah hati. Tidur malam susah, pergi mana pun susah, sebab dia nak jadi orang yang lain daripada diri dia yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka bila kita nak jadi lain daripada apa yang Allah nak, kau dah menipu diri kau. Dan tuan-tuan bayangkan bagaimana perasaan kalau kita menipu. Orang yang pernah menipu, dia tahu macam mana jiwa yang tertekan kalau dia hidup dalam menipu. Orang yang jual barang palsu, dia merasai macam mana dia jual barang palsu tu, dia takkan tenang. Maka orang yang tak tenang ini, tuan-tuan, nama dia miskin hati. Baik, Nurul Huda lebih kurang kuih cakui kalau zaman kita. Okey. Oh ya ke, nama lain kat daerah lain dia? Assalamualaikum Ustaz, live tajuk apa hari ni Ustaz? Tajuk dia yang dengki sangat pasal apa? Tu tajuk dia, yang dengki sangat pasal apa? Bersyukurlah apa yang semua ada. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang kaya hati dia takkan dengki dengan orang lain. Dia tak dengki. Pasal apa kita nak dengki pada orang? Anak dia berjaya, alhamdulillah, kita tumpang. Anak aku tak berjaya, tak apa. Tak berjaya sebab apa? SPM tak cemerlang. Bapak kita dulu ada SPM ke? Tok Wan kita dulu ada SPM ke? Helok je hidup. Pasal apa kita nak downkan anak kita yang tak lulus pariksha ni? Sedangkan dia ada kemahiran, dia ada otak, dan yang paling penting Allah yang bagi rezeki. Kena faham tu, tuan-tuan. Ini bila anak tak mencapai target, kita kata dunia dah kiamat lah, gelap masa depan. Salah, tuan-tuan. CJ dia tu nak tengok tahap pemikiran dia, pemahaman dia saja. Tapi kalau dia kreatif, tak ada CJ pun dia boleh berjaya. Orang kita ya yang meletakkan CJ tu. Padahal orang ramai yang ada CJ tak boleh buat kerja. CJ bersepah, kerja tak boleh buat. Yang tak ada CJ tu pula yang buat kerja kelang kabut. Tuan-tuan yang saya hormati, bila apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, ataupun kita minta pada Allah, Allah tak bagi, redha. Bila kita tak dapat beli satu barang, terlepas satu barang, alhamdulillah, mungkin ada hikmah. Allah tak bagi aku beli benda tu, mungkin ada hikmah dah. Yang kedua, kalau kita kehilangan sesuatu benda, kita ingat dengan ucapan apa? Mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik daripada yang aku tak dapat. Aku serah padamu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi syahida. Kita serah pada Allah. Allah tu wali kita, dia jaga kita. Jadi susah hati apa? Bukankah orang yang paling kaya kalau Allah kat jaga dia? Paling hebat. Paling hebat. Allah jaga harta dia, Allah jaga keturunan dia, Allah jaga diri dia. Allah makbulkan apa yang dia nak. Bukankah itu yang paling kaya? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, lepas ni tak usah reda pada orang. Maksud saya, tak usah hasad pada orang. Tak usah hasad.
Jangan dengki pada orang. Sebab itu Ibnu Sirin berkata, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunia. Aku tidak pernah dengki pada orang lain dalam satu-satu benda sekalipun dalam bab dunia. Aku tak pernah dengki dengan orang. Dia beli kereta baru, alhamdulillah, tahniah. Dia ada rumah baru, alhamdulillah, syukur. Dia dapat isteri lain, muda pula, alhamdulillah, syukur. Dia dapat suami lain, tegak pula, alhamdulillah. Anak dia berjaya, alhamdulillah, syukur. Dia bayar zakat, alhamdulillah, syukur. Bisnes dia maju, alhamdulillah, mabruk, tabarakallah, barakallahu fiik. Semua dia syukur. Dia kata, aku tak pernah dengki dengan orang. Sebab apa? Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduhu 'ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Buat apa aku nak dengki pada orang kalau orang tu ahli syurga? Benda yang dia dapat dalam dunia sekarang ni, benda tu sehina-hina dalam syurga. Dia tak bawa pun masuk dalam syurga tu. Buat apa kita nak dengki? Esok aku dapat agak dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita jaga ya diri kita. Cari macam mana nak dapat senang di akhirat. Banyak tuan-tuan nak dapat senang di akhirat. Ada mak, jaga mak. Ada suami sakit, jaga suami. Ada isteri sakit, jaga isteri. Didik anak-anak. Itu semua jalan nak senang ke syurga tu. Ada ilmu, sebarkan. Tak ada ilmu, kongsikan. Share pada orang. Duk saja-saja berzikir, sedekah, tambah-tambah hari Jumaat ni. Syaban pula, nanti Ramadan lagi laju kita sedekah. Yang ni semuanya Allah nak bagi syurga. Semayang fardu jangan tinggal, hak sunat kena buat. Saya tengok wajah akak-akak ni berseri-seri dan sambut Ramadan ni. Terdengar indah di jiwa raga. Dengar lagu tu dah. Irama merdu getaran jiwa, bagai di syurga malaikat berjaga, dikawal bidadari semua sebaya. Indah jelita menawan hati, lidah berkata Allahu Rabbi. Seronok ni Ramadan nak baca Quran. Tak sabarlah. Malah ada orang tuan-tuan yang dah beli Quran besar dah. Boy, beli Quran besar tu senang baca. Ada yang beli telekung baru. Nak sembahyang tarawih ni, tarawih dah boleh buat jemaah, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal kita mencari redha Allah. Apalah maknanya tuan-tuan kalau kita sihat tapi Allah benci? Kalau kita muda, tua, Allah benci pada kita. Kalau kita kaya ni Allah benci kita, apa makna tuan? Kita masuk dalam kubur dalam keadaan Allah benci, tak mau. Kita nak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita nak pergi redha Tuhan. Jadi kalau kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat redha Tuhan di akhirat, di dalam kubur, maka sekarang kita kena redha dengan Allah. Sebab ada yang marah lutut, dia tampar kepala lutut. Masa inilah kau nak sakit pun. Masa ini nak sakit tu, marah ke lutut. Bila redha? Saya kalau saya tak pergi masjid malam tu, tak ada kena langgar kereta. Bila kau nak redha? Kenapa saya ni dilahirkan hitam? Orang lain putih, kenapa saya hitam? Bila nak redha? Kenapa saya lahir, bapak saya meninggal? Saya membesar tanpa kasih sayang seorang bapak. Saya pun nak bapak macam orang lain. Kau miskin hati kau. Sekurang-kurangnya bila bapak engkau tak ada, engkau tu anak yatim, engkau tak ada dosa dengan bapak. Berapa ramai anak jadi derhaka pada bapak.
Kau ingat boleh cium syurga ke? Dahaka pada bapak. Sebab tu tuan-tuan, jom kita jadi orang yang kaya. Tak payah dengki pada orang. Tak payah dengki. Ini bila meminang tak dapat, orang lain pinang dapat pula. Santaunya perempuan tu. Jadi bodoh perempuan tu. Ada yang dengki pada pasangan suami isteri. Sampai tak boleh bersama. Dah 2 tahun kahwin, tak boleh bersama. Disihirnya perempuan tu. Ada yang dengki dengan meniaga sampai tutup kedai. Ada yang mendengki dengan jawatan, naik pangkat sampai lembek kawan tu. Asal pergi pejabat lembek, asal lembek pergi pejabat. Pasal punya dengki sangat ni. Kalau kita tak boleh tolong dia, boleh tak jangan menyusahkan dia? Kalau kita tak boleh memuji dia, boleh tak jangan kutuk dia? Kalau kita tak boleh menyenangkan dia, tolong jangan menyusahkan dia. Begitulah hakikat kita hidup dalam dunia, tuan-tuan. Hasad, dengki itu sentiasa ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah sebut benda ini dalam Quran. Hasad tu ada. Jadi bagaimana kita nak selamat diri kita daripada dihasadkan oleh orang? Balik pada ayat yang saya baca tadi. Wa kafa billahi wakila. Kita serah pada Allah. Serah pada Allah. Allah saja yang menjaga kita. Wakila. Allah lindung kita. Banyak semayang ni. Sebab tu baru ni saya jumpa satu korporat Melayu baru nak naik. Nak bersaing dengan syarikat gergasi. Kamu ni baru syarikat kambing ke mak. Kecil-kecil lagi. Baru nak berjalan, kambing baru beranak. Jalan pun rebah ni. Minta pada Allah. Yang bagi rezeki Allah. Yang bagi urusan mudah Allah. Kalau gitu minta pada Allah, Allah jaga kita. Tak salah jadi kaya, tuan-tuan. Jadilah kaya, tapi kaya yang beriman kepada Allah. Dengan sebab tuan-tuan kaya, tuan-tuan boleh masuk korban. Buat korban. Ni yang kita duk tunjuk sekarang ni. Depan saya ni. Masuk satu bahagian. Kaya di sini dan kaya di akhirat. Tuan-tuan yang saya hormati, kita baca sekejap komen-komen sahabat-sahabat ni. Tak baca kan kecil hati pula. Baca. Siti Maryam, hasad dengki sentiasa ada, Ustaz. Afidah Muhammad, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan orang dengki. Betul, insya-Allah, amin. Serah pada Allah. Allah yang urus kita. Baca ayat 3 kul selepas solat daripada Siti Maryam. Syazwan Rusli, salam Ustaz, lama tak jumpa di FB Live. Saya sibuk sikit daripada hari Ahad sampai hari apa Rabu. Sibuk sikit, tuan-tuan, kan. Macam-macam kerja buat. Tapi tak apalah. Itu tanggungjawab kita, dakwah kan. Cuma saya minta maaf lah, daripada hari Isnin tak cakap, Selasa tak cakap, Rabu tak cakap, semalam baru cakap. Hari ni pun sibuk pula pergi ke Kemunting, Taiping. Besok saya nak pergi ke Shah Alam pula. Begitulah hidup saya, tuan-tuan. Saya syukur pada Allah, walaupun umur saya dah 50, dah lama saya ni dah kira otai dalam bidang dakwah, tapi saya masih lagi diberikan oleh Allah kederat, tenaga, dan saya ingat ini adalah amanah. Selagi mana saya dijemput, dipanggil, insya-Allah bidang dakwah saya. Puan Jamilah Bacok, Ustaz Hindi satu. O mere bete sumera kehna chahe to kohe aisi tehrehna. Itu Jamilah Bacok. Dah minta lah lagu Hindustan saja Jamilah Bacok ni. Saya dah bagi dah pada Puan Jamilah Bacok, Hindustan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jadi lepas ni apa kita nak buat? Nombor 1, jangan dengki dengan orang.
Dia dapat nikmat ke, dia tak dapat nikmat ke, kita alhamdulillah, syukur ada orang aku yang berjaya. Kalau kita tengok dia sakit, kita doakan dia, tu dengki. Sebab kadang-kadang kita pun dengki pada orang miskin pun ada juga. Tu dengki. Dah lah miskin jatuh pula, padan muka, tak boleh cakap. Nombor satu. Nombor dua, kita terima apa sahaja yang Allah bagi. Ada orang yang mengandung gugur sampai sekarang tak ada anak, redha. Ada orang yang dah mengandung, hilang pula anak, dia kata bunian buat lari lah, bunian ambil pula dah, redha. Dah lahir anak, mati pula, redha. Allah Ta'ala bagi kita kaya. Hoi hoi, siapa gerangan memanggil aku bagaikan kodok memanggil hujan? Tak tahukah engkau aku raja kebesaran, berkuasa di darat dan di lautan. Ini lagu Wahid Sati, tuan. Kalau kita orang kaya, alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Jangan sombong. Apa saja boleh bagi, bantu bagi. Duit sentiasa dalam poket. Jumpa orang bagi, jumpa orang miskin bagi, jumpa orang rajin sembahyang bagi, jumpa masjid surah singgah sembahyang masuk dalam tabung. Duit berjuta ada dalam poket. Jangan kedekut. Handbag 20,000, handbag 100,000, takkan nak sedekah? Tak boleh. Beg sajalah berpuluh-puluh buah, beratus. Beli kat London, beli kat Perancis, beli kat Bukit Bintang, beli kat KLCC. Satu beg 20,000. Takkan nak sedekah? Tak boleh. Kalau bagi beras pada orang 2 kampit, 2 bulan tahan. Seronok dia. Buat jamban untuk dia. Habis 20,000 buat tandas. Tandas dengan air tak ada, kena bawa pada baldi. Kesian orang susah. Kadang-kadang katil tak ada, dia sakit, pergi beli katil terpakai dekat hospital tu, sedekah kat dia. Baru 3-4 ribu, sedekah. Kalau dah kaya sangat, kereta sampai 10, sampai I tak tahu nak start kereta dah, amboi. Allah Ta'ala bagi kita kaya ni untuk bantu orang lain, bukan untuk bermegah, bukan untuk sombong, bukan untuk belagak. Kalau dah kata tak tahu sangat, duit banyak sangat, tak tahu nak buat apa, mai bagi kat saya, tahu saya nak buat apa. Banyak orang di sini ni tuan-tuan, nak bagi tandas besar sikit, dia lumpuh, nak bagi mandi tuan-tuan, bilik air bagi besar, senang dia nak bergerak. Tapi kami di sini terbatas, ikut kemampuan tu pun saya cuba yang terbaik, cuba buat yang terbaik, bagi selesa. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga, jom kita redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Allah bagi sakit, saya redha. Allah bagi dekat kita nikmat, redha. Allah bagi kita sakit, ujian, susah, redha. Bila kita redha tuan-tuan, kita akan jadi senang hati, kaya. InsyaAllah Muhammad Ardili, betul Ustaz Makmur MK Hasni bercakap baik-baik pun sedekah, betul. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqah yatba'uha adha. Lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Percakapan yang baik ini tuan-tuan. Daripada kaedah, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat tak perasan notificationnya. Kat sini hujan baru turun diuk, lebat sangat. Di mana tu? Asmah Zuraida. Senyum pun sedekah. Nur Atika, Puan Jamilah bacok, ya Ustaz, ada orang kaya asyik tayang barang mah je. Yelah, dia ada duit, kita tayang getah lah. Senyuman pun sedekah, Rashidah buang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati,
Izwan Awza'i, gigi dah okey dah. Hari saya buat gigi hari Selasa saya buat gigi. Buat di Kuala Lumpur. Ada sebatang lagi, nak repair sebatang lagi, akar dalam tu. Harap lepas ni akar semua okey lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi harganya pun boleh garuk kepala jugalah. Tak apalah, janji gigi saya dapat diselamatkan, tak payah nak dicabut. Maklumlah tuan-tuan, gigi dah tua, rapuh. Makan kacang patah, makan koci pun patah. Lepas ni saya tak mau dah makan kacang apa pun, tak mau dah. Ais kacang tak apa. Kacang hak keras-keras tak mau, tobat lahum tak mau dah. Tak mau dah, serik dah tuan-tuan, patah gigi, nak repair pula. Jadi insya-Allah ada lagi soalan. Setialam, hujan lebat, Suraya Tahir, Zurita Maknafiah, percakapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Ya, itu ayat Quran tu. Okey, Ustaz, kalau sedekah Al-Fatihah pada muslim dan muslimat bagaimana Ustaz? Nur Farahin Ismail, boleh sedekah pahala, mudah-mudahan dapat kebaikan. Zayu Azli, sakit tak Ustaz rawat akar? Tak sakit, dia abuse 3 kali, dia abuse. Atas ni 2, langit-langit ni, tepi langit 1, 3 kali abuse. Nganga saja 3 jam, 2 jam 45 minit. Nganga, letih nganga. Nganga saja tahu kat 3 jam. Tuan-tuan boleh bayar nganga 3 jam. Yunus Selamat, Taipei Mendung, pagi tadi saya di Kemunting. Seronok di Kemunting pagi tadi. Puan Jamilah Bacok, makan durian je Ustaz. Saya tengok tadi durian dah berbunga. Koma durian dah bunga. Muah kita Pinang anak dara bota. Kita jumpa di Padang Tenggala bila musim doyan. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja pertemuan kita. Seperti biasa, kalau tuan-tuan nak melakukan korban, jangan lupa hubungi Puan Hajar Rosnah 0134331918 ataupun Yayasan Budi Ehsan Malaysia untuk melaksanakan ibadah korban bagi tahun ini bagi pihak tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.